Terima kasih Kepada Yang Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertamanya saya ingin menzahirkan di Dewan Yang Mulia ini solidariti dan sokongan Perikatan Nasional kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin yang sedang pun berjuang untuk membebaskan tanah air mereka daripada penjajahan rejim Zionis Israel. Tuan Ketua, hari ini kita terima berita yang agak menggemparkan, iaitu satu tindakan maha zalim, kekejaman yang luar batas kemanusiaan, genosid yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap mereka-mereka yang ada di sebuah hospital di Gaza. Ini kita tahu adalah satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, melanggar batas-batas ketatasusailan kemanusiaan, melanggar undang-undang antarabangsa, dan sebab itu kita mengambil suatu pandangan kita harus mengutuk sekeras-kerasnya tindakan yang telah pun diambil oleh pihak rejim Zionis Israel ini. Puan Yang Ketua, pada hari Jumaat yang lalu, Yang Amat Berhormat Tambun telah membentangkan belanjawan 2024. Ini diwar-warkan sebagai belanjawan yang terbesar dalam sejarah negara. Walaupun saya nak mengingatkan bahawa sebenarnya adalah lebih rendah daripada perbelanjaan yang telah pun disemak semula untuk tahun 2023, iaitu sebanyak 397.1 bilion. Persoalannya tidak apalah kalau besar ke kecil, yang agak penting ialah bagaimana peruntukan belanjawan ini nak disalurkan secara yang agak berkesan kepada rakyat dan juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Bagi saya, cabaran semasa yang paling getir buat negara kita ialah untuk mengekalkan momentum ekonomi yang berdaya tahan dalam tempoh yang agak mencabar setahun ataupun 2 tahun ke hadapan ini. Dan lebih baik daripada keadaan yang kita hadapi waktu zaman pandemik yang lalu. Menurut Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD, pertumbuhan ekonomi global dijangka akan kekal lemah, iaitu berkembang hanya sekitar 2.7% pada tahun 2024 berbanding 3% pada tahun 2023. Maka baru-baru ini unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar juga yang telah pun disemak semula oleh Bank Dunia kepada 3.9% berbanding 4% pada tahun 2023. Dan ini menunjukkan realiti sebenar ekonomi negara yang mana wujud tanda-tanda penguncupan ekonomi di sebalik senario pertumbuhan global yang agak mencabar ini. Saya ingin menegaskan bahawa mengambil kira risiko penguncupan ekonomi, belanjawan 2024 tidak menyatakan secara terperinci apakah langkah-langkah luar biasa yang nak diambil oleh kerajaan untuk memastikan setiap aspek perbelanjaan ini dibuat secara berhemah, di samping memperkukuhkan kemampuan keuangan negara untuk membiayai perbelanjaan pengurusan dan pembangunan serta membantu rakyat yang sedang pun menghadapi kesukaran hidup. Dan dalam nak menjana sumber pendapatan kerajaan, Yang Amat Berhormat Tambun telah mengemukakan cadangan, iaitu sebuah reformasi cukai yang dikatakan cukai penghormatan daripada 6% kepada 8%, iaitu peningkatan 2%, dikecualikan ialah sektor makanan, minuman dan telekomunikasi. Menurut unjuran tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan persekutuan 2024, hasil cukai penghormatan unjuran yang diunjurkan tadi meningkat daripada 16.6 bilion kepada 17.5 bilion, iaitu hanya lebih kurang 900 million sahaja. Tetapi kesan daripada kenaikan itu bagaimana
ramai ahli yang berhormat telah membincangkan adalah kesan pengganda, multiply effect. Mungkin nominal saja 900 million, tapi mungkin 2-3 kali ganda membebankan pada rakyat. Sebab itu bagaimana yang ramai menyuarakan, walaupun kecil, kesannya adalah agak besar kepada rakyat. Walaupun cukai pendapatan ini kita kecualikan 3 sektor disebutkan tadi, oleh kerana ekonomi negara kita ini bergerak dalam rantaian bekalan yang saling berhubung kait, impaknya sudah tentu Tuan Yang Pertua memberikan kesan kepada sektor-sektor lain yang juga akan meningkatkan kos pengeluaran barangan dan perkhidmatan yang akhirnya terpaksa ditanggung oleh pengguna. Dan ini bermakna kenaikan cukai itu pasti juga akan meningkatkan beban yang ditanggung oleh rakyat. Tuan Yang Pertua, soal kedua yang saya nak bangkit sini ialah rasionalisasi subsidi. Belanjawan 2024 telah menyentuh mengenai pelaksanaan rasionalisasi subsidi. Pada tahun hadapan dikatakan sebanyak 52.8 bilion disediakan untuk subsidi dan bantuan sosial. Ia ini berkurangan daripada 64.2 bilion yang telah pun diperuntukkan pada tahun ini. Saya duk kira jumlahnya ialah lebih kurang 11 bilion ringgit. Persoalannya walaupun telah pun dipotong, ke manalah wang yang 11 bilion ringgit itu nak digunakan? Sama ada untuk dibentikan dalam bentuk bantuan-bantuan pada kumpulan yang terkesan ataupun untuk membayar hutang-hutang dan lain-lain lagi. Dan kemungkinan kalau itu dilakukan, kesan pada pengguna tidak sampai ke mana. Dan saya juga telah mendengar daripada awal hingga akhir ucapan belanjawan Tambun, agak malang tidak dijelaskan mekanisme ataupun rasionalisasi dan penyasaran subsidi. Dan bagaimana pula dia nak dilaksanakan. Ini tak disebutkan. Misalnya, Tuan Yang Pertua, ialah masalah subsidi petrol. Ia ini disebutkan kuantum yang terbesar. Bagaimana kerajaan nak menentukan golongan pendapatan manakah yang masih menikmati subsidi dan golongan mana pula yang tidak mendapat subsidi? Adakah kerajaan akan menggunakan kategori yang biasa kita sebutkan B40, M40 ataupun T20 sebagai asas penentuan ataupun ada formula baru yang nak digunakan untuk menentukan siapa yang dapat dan siapa yang tidak dapat? Ini mungkin akan menimbulkan banyak persoalan di kalangan rakyat di negara kita. Dan ini akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Penentuan ini betul penting kerana tekanan kos sara hidup dirasai oleh semua rakyat tanpa mengira kelas pendapatan. Misalnya kumpulan isi rumah M40 juga yang tinggal di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan sebagainya ini, mereka juga akan menanggung beban kos sara hidup yang ditanggung oleh keluarga mereka mungkin sama dengan apa yang juga ditanggung oleh kumpulan M ataupun B40. Dan apakah jadi sekiranya kerajaan memutuskan bahawa kumpulan ini juga tidak layak untuk menikmati subsidi petrol? Selain itu, harga barang dan juga perkhidmatan yang juga pastinya akan meningkat sekiranya para pengusaha dalam industri pengangkutan dan logistik tidak juga menikmati subsidi bahan api ini. Jadi kalau kos pengangkutan dan juga logistik itu meningkat, maka pastinya harga barang-barang yang menggunakan pengangkutan ini juga akan naik. Harga beras akan naik, harga ayam akan naik, ikan, telur, sayur, susu dan sebagainya. Pastinya akan meningkatkan kos pengangkutan. Apapun perbelanjaan golongan M40 ini tidak boleh disifatkan sebagai golongan berada dan pastinya dia akan meningkat. Malahan golongan miskin yang hendak dibantu oleh kerajaan melalui penyematan subsidi juga akan terbeban dengan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Bantuan yang diberikan oleh kerajaan dalam pelbagai bentuk penyematan subsidi juga akan habis dibelanjakan begitu saja untuk nak menampung kenaikan harga barang tanpa mereka dapat menikmati apa-apa manfaat daripada tambahan tadi. Jadi persoalannya, bilakah masanya hasil penyematan subsidi tadi dikatakan boleh diagihkan kepada rakyat yang berhak untuk menerimanya?
Dan saya pasti dalam ucapan yang Amat Berhormat Tan Bun mengatakan segala apa yang dapat dijimatkan akan diagihkan semula pada pengguna-pengguna. Saya ragu dan bahawa itu akan berlaku. Sementara itu dengan langkah-langkah kerjaan untuk menarik balik subsidi harga ayam, telur dan dikatakan diadakan pengapungan atas sebab sekarang ini dia sudah stabil. Adakah jaminan bahawa bila diangkat dan diapungkan tadi, harganya akan kekal ataupun harganya akan turun ataupun harganya akan naik? Pastinya kalau dia naik dan biasa trennya begitu, maka bebanan yang ditanggung oleh pengguna adalah berlipat kali ganda. Saya nak menyentuh soal kos sara hidup. Sebahagian besar kita tahu bahawa walaupun kadar inflasi di negara kita ni hanya lebih kurang 2% saja, ini dikatakan terendah. Hakikatnya kita tahu bahawa di luar sana masih terbeban dengan peningkatan kos sara hidup yang tinggi. Indeks harga pengguna yang mewakili kadar inflasi juga hanyalah satu petunjuk pergerakan harga saja. But realitinya di bawah tidak begitu. Ada kawasan-kawasan yang terpaksa menanggung kenaikan kos jauh lebih tinggi daripada kadar 2% yang disebutkan tadi. Jadi oleh sebab itu, faktor semasa seperti kejutan geopolitik. Sekarang ini kita tahu apa yang berlaku di Timur Tengah, apa yang berlaku di Ukraine. Kedudukan ringgit kita hari ini 4.75. Hebat, sudah naik. Bukan naik nilai tapi turun dibandingkan nilai US dollar. Dan ini pastinya akan bawa kesan tambahan kepada bebanan selain pada SST yang hanya naik 2%, tetapi dengan sebab penurunan nilai ini, kita akan menanggung beban yang besar. Jadi cadangan saya, Tuan Sri Ketua, ialah supaya diteliti dengan semasak-masak ni. Sebelum dilaksanakan itu, apakah kajian menyeluruh telah dibuat untuk menilai apakah kesan, implikasi daripada cadangan untuk mensasarkan semula subsidi, siapa yang mendapat faedah, impak kepada yang lain, dan kalau ada, apakah belanjawan yang telah disediakan tadi mampu untuk menjadi orang kata penimbal ataupun yang boleh menjadi cushion pada kenaikan harga barang-barang di masa-masa yang akan datang. Akhir sekali, Tuan Dipertua, saya nak menyentuh ialah soal keterjaminan makanan. It is a food security issue. Saya tidak melihat dalam belanjawan ini satu perancangan yang agak terperinci dikemukakan. Saya tak melihat tentang adanya peruntukan yang besar untuk menangani masalah bekalan bahan-bahan pengeluaran dalam negara. Ini telah pun kita bincang lama. Malahan dikatakan Singapura statusnya daripada food security antara yang terbaik di dunia. Malaysia ke-32 ke-33. Ini satu perkara yang seharusnya harus diberikan perhatian. Jadi oleh sebab itu, setiap tahun kita belanja 60 ke 70 bilion untuk membawa masuk bahan-bahan makanan. Kelapa pun kita import, sayur-sayuran, ikan, daging. Hampir sebahagian besar, ramai di sini bekas menteri-menteri pertanian pun tahu. Masalah sampai hari ini tidak dapat diselesaikan. Sepatutnya belanjawan ini sedar, situasi sekarang ini sudah pun krisis. Kita lihat krisis beras. Bekalan pengeluaran beras negara patutnya 70% berbanding dengan 30% import. Yang terkini saya diberitahu hanya sudah sampai 60% saja. There is a shortage of 10%. Boleh minta laluan, Kota Melaka, boleh minta laluan. Macang minta laluan juga. Macam. Ya, terima kasih Yang Mak Paguh. Saya teringat Yang Mak Paguh waktu Yang Mak Paguh menjadi Menteri Pertanian. Yang Mak Paguh memperkenalkan slogan pertanian adalah perniagaan. Dan setuju tak Yang Mak Paguh, pada kali ini saya menyeru kita juga membuat slogan yang lebih penting, pertanian adalah keterjaminan masa depan. Apa pandangan Yang Mak Paguh? Paguh boleh bagi Kota Melaka laluan sikit tentang beras. Ya, terima kasih Paguh. Apa pandangan Paguh semasa Paguh menjadi Perdana Menteri menandatangangi perjanjian dengan Benas untuk biar Benas monopoli beras tersebut. 10 tahun. Bukanlah itu sesuatu keputusan yang membebankan rakyat. Sehingga hari ini kita menghadapi masalah beras itu. Keranalah Paguh apabila menjadi Perdana Menteri pergi tanda tangan 10 tahun dengan
Benas, biar mereka monopoli. Dan hari ini kita terikat dengan perjanjian tersebut. Dan Pago tadi ada kata tentang kita mesti Pago ragu tentang subsidi yang kita dapat jimat itu dapat sampai kepada rakyat. Kenapa Pago rasa ragu? Adakah sewaktu Pago jadi Perdana Menteri itu, Pago tidak laku secara hemah sehingga anak menantu pergi cabut ke luar negara sekarang pun tak boleh balik lagi? Tarik balik. Ya, Pago. Apa kaitan? Kenapa anak menantu tak boleh balik untuk menghadapi siasatan daripada SPRM? Sampai hari ini tak boleh balik lagi. Oh, dia tarik. Melaka itu sudah luar Ini keluar tajuk. bangsat ni orang ni. Apa pada Ketua Biadab. perkara yang Biadab hujung boleh dipakai. akhir itu Tadi speaker tak tarik balik menantu perkataan saya biadab. itu ada Biadab. niat jahat. Pasal perkara ini yang kita bahas bukan soal itu. Saya minta supaya dia tarik balik Yahudi punya ni. kenyataan yang telah pun disebutkan tadi. Kota Melaka tarik balik. No, Speaker Peraturan Dewan. Di mana Speaker? Sebelum itu, di mana Speaker? Saya guna Peraturan Dewan 36/4. Bahasa kurang sopan dan biadab. Saya minta Yang Berhormat Arau tarik balik perkataan bangsat yang dihalakan terhadap Kota Melaka. Arau mengeluarkan perkataan bangsat terhadap Kota Melaka. Saya minta perkataan itu ditarik balik. Saya tidak Selesai satu-satu. menuju kepada sesiapa. Yang Berhormat tadi benarkan perkataan biadab dipakai di Parlimen. Saya dah tengok Yang Berhormat diam. Selesaikan Jadi saya nak satu-satu, beritahu, Yang Berhormat. Ini kita menyebut secara umum. Saya tak sebut Kota Melaka apa. Saya tak sebut secara umum. Sekejap. Lepas perasaan geramnya saya pada mereka. Yang Berhormat, Kota Melaka dalam Dewan ini, ketika saya dalam Dewan ini, Kota dia dua Melaka kali tanya bercakap soalan. yang melanggar Peraturan Masyurat 36/9. Kota Anak Melaka menantu tanya Pago soalan. 2 kali. Dan kerana pada ketika itu, pertama kali Kota Melaka merujuk ahli Pago yang melanggar perkara 36/9, merujuk kepada sifat Speaker. seseorang. Speaker tidak mengambil tindakan untuk Kota Melaka. memberi amaran dan juga menarik balik perkataan yang digunakan. Hari ini kali kedua. Dan saya setuju supaya perkara ini diselesaikan. Kota Melaka diminta untuk tarik balik perkataan. Saya- Di mana seperti yang Speaker? dibuat oleh Pak Di mana Saya Speaker? sudah arahkan Kota Melaka untuk tarik balik. Di mana Speaker? Satu Balik. persatu. Tarik Duduk balik. dulu. Tarik balik. Fokus pada isu. Di mana Speaker? Puan Yang di-Pertua. Puan Yang Tarik Pertua, balik, jangan ingat jelutong ni. Tarik balik. Jelutong bukan dia tahu Benar, semua. Jelutong ni dia. Jelutong. Sila duduk dulu. Saya arahkan Kota Melaka untuk tarik balik tentang menantu apa-apa tentang menantu kerana ini sudah keluar tajuk. Dan yang lain sila duduk dulu, jangan kacau. Jangan Di mana Speaker? Bahawa peraturan apa kita tak boleh Tanpa- cakap apa-apa keluar. Terima Speaker, bahawa peraturan mana kita tak boleh keluar tajuk. Itu satu duduklah, soalan yang duduk. tak ada apa-apa yang tak betul. Itu memang benar. Ruling dah buat. Peraturan mana yang benarkan tanpa berdiri berucap? Terima Speaker, kalau nak Sila duduk, kalau tidak saya rehatkan tanpa. Terima kasih Speaker. Saya ingin tahu atas peraturan yang mana satu meminta saya tarik balik apa yang saya sebut tadi. Saya bantu Yang Berhormat. Atas peraturan yang mana 36/6 satu? dibaca bersama dengan 36/9. Beluran sudah kata 36.6 dan 36.9. 36.6. Saya baca timbalan Speaker. 36.5 sama Seseorang 36.9. 36.6 kan? 36.6 mah. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Timbalan Speaker. Persidangan yang lepas saya pernah bangkit tentang anak menantu Pago lari ke luar negara. Masa itu saya diminta untuk tarik balik oleh timbalan Speaker. Tetapi Speaker. pada waktu tersebut
Ni. Masih belum lagi 36.5. SPRM mengeluarkan pernyataan. Hari ini, waktu itu SPRM belum lagi mengeluarkan 36.5. pernyataan bahawa Seseorang. Ahli yang berhormat, boleh satu persatu kah? Pendang pun mau berucap, Kotak Baru pun mau berucap, Kotak Melaka pun mau berucap, Arau pun mau berucap. Sila duduk dulu, jangan baju masa semua. Ketua Peraturan Mesyuarat 37(2). Saya baca, pengerusi boleh tidak membenarkan mana-mana ahli meminta penjelasan sekiranya Kota Baru tak majlis perlu itu mengajar tidak mempunyai masa bagaimana secukupnya. timbalan speaker nak Masa dah habis. men-chairkan mesyuarat ini. Ya. Kota Baru Boleh, you tak pun payah sama ajar lah. timbalan Kota Melaka. Ni Kota Melaka, you want to fight, go out lah. 36.5. Seorang ahli tidak... Okey. Timbalan speaker sekarang Balik. merujuk kepada peraturan yang mana itu. Ini tak ada kena-mengena dengan anak menantu. 36.6 kan? 36.5, 36.6, 36.12. Siapa timbalan speaker sekarang? Awak sudah diber Semua duduk dulu. Timbalan Speaker. Apa lagi? Okey, biar saya habis peraturan ini. Apa yang dibangkit atas peraturan sama? Puan Yang Pertua, selesaikan Apa- masalah. Kau tarik balik Kota Melaka Apa dulu. yang Jangan- dibangkitkan jangan oleh layan Kota Melaka jelutung. adalah tanya soalan. Beliau tanya soalan. Saya sudah kata apa yang ditanya oleh Kotak Melaka sudah keluar tajuk. Sudah keluar tajuk. Kita bincang tentang beras untuk minta penjelasan kenapa sentuh menantu pula. Jadi kalau semua ahli-ahli yang berhormat hanya mau buat kacau, saya tidak akan benarkan pencerahan selepas ini. Jadi saya harap Kotak Melaka boleh tarik balik tentang menantu sahaja. timbalan speaker, beri peluang kepada saya untuk berikan penjelasan. Tariklah. Anak menantu tak ada kaitan. Fatwa sudah dibuat. Ya. Itu Timbalan telah Speaker. melanggar arahan Jangan ikut Tuan perangai Zionis Kota Melaka. Kita... Pendan, itu sangkaan jahat. Duduk dulu. Nanti. Saya minta pendang untuk tarik balik dulu. Itu sangkaan jahat, saya sudah dengar. Jadi Pertua, Puan Pertua. Pendang tarik balik Zionis. Semua duduk, saya sudah arahkan pendang untuk tarik balik, tapi semua buat bising macam mana dia nak tarik balik. Pertua, kita settle kes ni. Minta Kota Melaka tarik balik yang itu, saya akan tarik balik yang Betul ini. lah, Sebab Pendang. Fatwa Mana? dibuat dekat dia dulu. Speaker, saya pernah dihalau keluar Dewan kerana tidak mengikuti apa yang disebut oleh Speaker. Speaker dah buat fatwa tadi suruh tarik balik. Kalau tak nak tarik Tarik balik keluar lah, kenyataan bagilah Zionis. ketetapan. Barulah nampak adil Pendang. Speaker. Terima kasih. Timbalan Speaker. Kenyataan Zionis yang dihalakan Saya sudah dengar. Saya sudah arahkan pendang untuk tarik balik. Itu sudah clear. Minta tarik balik. Kita settle. Puan Pertua. Apa settle? Tarik balik. Dia tarik balik. Fatwa dekat dia dulu. Tarik balik. Apa Lepas tu settle? saya akan tarik balik lah. Tak ada masalah. Sebab saya kata jangan. Bukan saya tuduh dia. Bila jangan, tak semestinya dia Zionis. Jangan ikut perangai-perangai ada apa ni. Itu sangkaan jahat, Pendang. Jangan. Bila jangan. Minta dia tarik balik dulu. Saya akan settle benda ni. Tak ada masalah. Senang saja. Sebab saya sebut dia jangan menjadi apa ni ikut perangai Zionis. Mana dia bukan Zionis lagi. Jangan.
Ada elemen-elemen yang ada perangai-perangai Zionis. Satu dua perkara tu bukan keseluruhan secara holistik dia Zionis. Boleh Tak. ulangi perkara Tarik balik itu. dulu dia. Yang dia menyebut secara khusus ulang. Pagu anak menantu tadi. Dia sebut secara khusus anak menantu tadi. Tarik balik itu dulu. Saya sebut dia jangan jadi macam Zionis. Ada elemen-elemen yang sedikit sebanyak bukan holistik. Dia Zionis tidak. Kita boleh settle dia. Satu persatu. Saya minta Kota Melaka untuk tarik balik dulu. Kemudian Pendan juga perlu tarik balik. Dan Arau tarik balik kenyataan beliau Ya, juga. Arau. Satu persatu. Ahli-ahli yang berhormat sedang baca masa Dewan. Jadi Terima kasih, Kota Speaker. Melaka jangan buat penjelasan apa-apa lagi. Saya sudah bagi petua untuk tarik balik itu tentang menantu. Tak ada kaitan dengan perbahasan. Timbalan Speaker. Timbalan Speaker. Kalau nak saya tarik balik, mesti dengar penjelasan saya. Saya tak mahu. Saya nak jelaskan. Timbalan Speaker. Tarik balik. Saya meneliti perbahasan Tarik balik, tak daripada perlu penjelasan. Yang lain jangan bising dulu. Saya mula dengar, saya meneliti. Saya dengar ucapan Pagu daripada mula sampailah ke beras. Waktu dia mula-mula kata, dia kata dalam ucapan dia, kita boleh tengok Hansard. Yang Hormat. Dia sebut tentang kerajaan perlu berhemah. Dia sebut, Pagu ada sebut tentang hemah. Pagu sebut tentang subsidi. Peraturan Dia masuk kata 43 subsidi yang dijimat bolehkah Keputusan Speaker, sampai kepada rakyat. Dia ragu, dia kata. Dia tak, Sebab tak berbangkit lepas itu dah. dia kata tentang beras. Ya, dia kata tentang beras. Tengok, Sebab itu saya cantumkan semua yang disebut oleh Pagu itu dalam satu ayat. Saya tanya kepada Pagu. Okey, sudah. Cukup penjelasan. Saya sudah kata, saya tahu. Sila duduk. Saya minta Kota Melaka untuk tarik balik tentang menantu. Kalau tak mau, Kota Melaka boleh rehat sampai after lunch balik. Kalau tidak selepas ini, semua pencerahan saya tidak akan beri kerana saya rasa ini buang masa sahaja. Timbalan Speaker, saya nak Kampa sila duduk. Kampa juga keluar. Saya guna peraturan mesyuarat 43. Keputusan saya adalah muktamad. Jadi kalau tak mau tarik balik, saya minta keluar rehat selepas after lunch dan juga Pentang. Sekarang giliran Pentang untuk tarik balik. Saya akan tarik balik. Saya dah cakap kita boleh settle. Tapi dia tak fatwa bagi dekat dia dulu. Tarik balik. Kalau dia tak mau tarik balik, dia keluar. Saya akan Inilah selesai Dewan masalah Rakyat saya tau. pula. Pendang, inilah Dewan Rakyat. Ini bukan Okey pasar lah. tau. Tahu. Apa you tarik balik, saya tarik balik. Pendang, ini bukan pasar tawar-menawar tau. Tak ada. You dulu. Saya arahkan Kota Melaka untuk tarik balik sekarang. Okey, saya tak degil Puan Di-Pertua. Saya setuju dengan arahan. Dengan apa yang berkenaan dengan saya kata tadi ni. Ya, saya setuju. Saya tarik, Puan ni menarik balik lah. So, yes, Okey. Dia pening lah. Saya sebut pasal anak menantu Pagu. tarik balik. Saya rasa masa pun sudah tunjuk jam 1:30 hari. Jadi saya pun sudah arahkan Kota Melaka untuk keluar dan masuk balik selepas lunch. Jadi saya tak mau baca masa lagi. Kalau Kota Melaka tak mau rehat pun perlu rehatlah kerana sekarang masyarakat akan ditangguhkan. Okey.
saya akan bagi bago untuk gulung dan habiskan. Yang Hormat Speaker. Bila keputusan Speaker untuk tarik balik dan menghalau Yang Berhormat Kota Melaka jam 1. Maknanya keputusan itu redundant. Tak ada penalti pun. Kalau sekarang jam 1. Dia akan balik 2.30. Ya, Jangan persoalkan itu keputusan speaker. Hari itu pun saya arahkan pendang untuk keluar dan balik semula after lunch. Jadi ini pun saya buat keputusan sudah. Dia boleh tinggal sini sampai 2.30 kalau tak apa. Jadi beluran sila duduk bagi bago habiskan perbahasan. Kota Melaka jangan jadi Zionis lah. Bendang. Apa ni? tarik balik. Ini tuduhan sangkaan jahat. Pendang tak ikhlas. Pendang tidak ikhlas. Beliau mengulangi kenyataan Zionis. Beliau tak ikhlas. Tarik balik, jangan ulang Saya minta sekali pendang lagi. tarik balik. Beliau tak ikhlas. Tapi bendang ulang sekali lagi. Halau pendang. Baru saja tarik balik. Ucap lagi. Tarik balik. Pendang. Yang lain sila duduk. Pendang. Arahkan pendang untuk tarik balik lagi kerana dia tak tarik balik, saya sudah arahkan dia untuk keluar. Kota Melaka keluar sajalah. Terima kasih Speaker. Saya akan keluar daripada Dewan. Saya mempertahankan hak saya Okey, keluar saja. untuk Tak perlu buat penjelasan. Ahli-ahli Yang Berhormat sedang bajakan masa. Sebenarnya Yang Berhormat Kina Patangan boleh berucap, tapi sekarang mesti berucap selepas lunch break. Jadi jangan buat apa-apa penjelasan lagi. Keluar polis sahaja. sudah serah permohonan notis. Saya sudah kata itu tak ada kaitan dengan perbahasan hari ini. Kota Melaka, jangan baca masa lagi. Saya bagi Pago untuk habiskan perbahasan Pago. Kota Melaka keluar dulu. Arau. Saya minta Kota Melaka keluar dulu. Jangan tekan mic lagi, keluar dulu. Saya sudah kata keputusan pengerusi adalah muktamad. Puan Pengurusi. Melaka. Peraturan mesyuarat. Buat malu orang Melaka. Peraturan mesyuarat 44.2. 44.2. Cukuplah, cukup semua cukup.
Saya sudah kata saya arahkan Kota Melaka keluar untuk balik selepas. Saya bacakan point of order. Boleh ditambah kalau dia Bentara jalankan tugas bentara. Sekarang saya arahkan Arau. Patut tambah ni. Arau. Arau keluarlah. Saya arahkan Arau untuk tarik balik perkataan unparliamentary tadi. Saya kata perkataan apa ni? Saya tak mau sebut. Itu Saya dah perkataan yang saya tak akan sebut. Saya cakap apa? Saya cakap apa? Diutung. Yang Berhormat Arau telah mengeluarkan perkataan yang saya pun tak mau sebut. Okey. Saya nak beritahu. Tapi kita semua telah dengar. Tadi Jelutong telah mengeluarkan perkataan skandal kepada pemimpin PAS dan perkataan biadab. Speaker yang sama tak kata apa. Tapi tadi saya kata apa yang saya nak tarik balik yang satu. Dan saya kata dekat siapa? Dekat siapa saya tak sebut. Saya tak sebut Kota Melaka. Timbalan Speaker, arahan telah diberikan. Ya saya tak. Arau. Kalau perkataan tak tuju kepada sesiapa pun tak boleh sebut perkataan itu dalam Dewan. Apa dia? Dia sebut skandal PAS, dia sebut Saya sebut biadab. tentang apa yang disebut oleh Arau, bukan Saya sebut apa? Saya tak siapa-siapa. tahu. Saya sebut perkataan mungkin penyamun saya kata itu kot. Kalau Arau tak mau tarik balik, saya cek Hansard atau live streaming, nanti saya akan kenakan peraturan Ya, guna tapi saya nak tarik perkataan. untuk Timbalan halau Speaker, Arau. unquote, beliau menyebut perkataan bangsat, quote, disebut Okey. oleh Arau. Perkataan bangsa itu saya tak tuju pada siapa. Tapi kalau ia Walaupun tak tuju kepada siapa, tak boleh disebut dalam Dewan. Dia telah mengeluarkan perkataan-perkataan kepada Pagu. Saya dengan geramnya saya bangun. Jadi saya tarik tak balik. Saya menghadap kat speaker. Saya menghadap kat dia. Saya kata saya menghadap speaker. Tapi kalau speaker rasa terkecil hati, no problem. Saya boleh tarik balik. Tapi saya bukan tarik dekat dia. Bukan tarik kat mana-mana penyamun. Saya tidak. Saya tarik hanya perkataan ini untuk umum. Saya geram. Ya Muhammad. Cukup. Tarik balik saja. Untuk speaker yes. Bukan untuk dia. Saya tak kata dekat dia. Okey, tarik balik saja. Saya melepaskan perasaan per umum, bukan Speaker, tak boleh sepatutnya tak boleh benarkan beliau buat penjelasan. Tadi Kota Melaka tak dibenarkan untuk penjelasan. Saya ada bagi masa untuk Kota Melaka buat penjelasan. Cukup. Saya bagi 5 minit untuk Bago selesaikan perbahasan. Terima kasih Tuan Ketua. Banyak masa dah terbuang. Saya hanya mengambil masa 2-3 minit saja, iaitu pertama respon pada Macang tadi saya setuju. Dulu waktu Menteri Pertanian saya sebutkan pertanian itu perniagaan. Saya fikir masih boleh dipakai, tapi kerana diubah pertanian adalah keterjaminan makanan, kita harap Menteri Pertanian yang ada sekarang boleh menyambut cadangan itu. Terima kasih. Yang soal Kota Melaka itu saya fikir saya tak perlu nak respon, nak jawab. Belanjawan ni Tuan Ketua tidak pun memberikan tumpuan untuk menyelesaikan isu sebenar keterjaminan bekalan makanan, termasuklah soal bekalan dan harga yang secara menyeluruh. Bagaimana hendak meningkatkan pengeluaran beras tempatan sebagai contoh saya telah sebutkan tadi yang sekarang ini sudah pun turun daripada 70% kepada 60% pengeluaran negara. Satu jumlah peratusan yang besar. Dalam ucapan yang Amat Berhormat Tambun tak ada menyentuh soal itu. Sedangkan realiti sekarang ini kita berhadapan dengan krisis beras. Dan krisis beras ialah beras tempatan. Sewajarnya untuk respon pada situasi krisis itu, saya cadangkan Fund for Food yang pernah disebutkan dulu disediakan satu jumlah yang besar, mungkin 1 ke 2 bilion untuk membolehkan pesawah kembali semula untuk mengusulkan tanaman padi. Dan kenaikan yang telah disebutkan 1,300 semetrik tan itu agak rendah. Dia tidak merupakan satu yang agak insentif boleh menggalakkan. Jadi sebab itu langkah seperti ini saya fikir perlu diambil secara secepat mungkin kerana situasi global dari segi bekalan beras dunia sekarang ini agak terancam. Dan kita tahu banyak negara pengeluar pun hari ini menyekat pengeksportan beras, dan kalau Malaysia yang mempunyai kemampuan untuk membekalkan beras tempatan secara sendiri, sewajarnya langkah ini diambil oleh pihak kerajaan.
Isu yang kita tahu sekarang ini soal kekurangan beras tempatan dalam pasaran dan keputusan Menteri Pertanian untuk menyerahkan tugas ini kepada farmer. Dulu pun bekas Menteri Pertanian pun ada di sini menyatakan itu tak sewajarnya bercanggah dengan Akta Padi dan Beras Negara. Akta Fama sebenarnya itu tak harus dilakukan, sedangkan kita tahu sudah sekian lama wujud sistem pengedaran beras negara kita sampai ke mana Curug pun ada kedai yang boleh mengedar. Kenapa agensi seperti Fama yang tak boleh dipertanggungjawabkan tugas itu diberikan tugas yang maha berat? Itu bagi saya adalah satu perkara yang tidak seharusnya berlaku. Jadi oleh sebab itu mesti ada satu penyelesaian jangka panjang. Satu yang saya sebutkan tadi, penawaran mesti dipercepatkan. Keduanya, berikan bantuan pada pesawah-pesawah kita untuk tanam padi semula. Ketiganya, insentif tertentu mesti dibuat supaya kita tidak berhadapan isu kekurangan beras itu untuk satu tempoh yang panjang. Tuan Ketua, Belanjawan 2024 mengesahkan masalah kekangan fiskal yang dihadapi oleh kerajaan. Subsidi bakal dikurangkan, kemudian cukai dinaikkan dan kemampuan kerajaan untuk membantu rakyat menjadi semakin terhad. Jadi tekanan kos sara hidup rakyat dijangka akan terus meningkat dan sebenarnya belanjawan ini tidak dilihat boleh menyelesaikan masalah yang saya bangkitkan tadi. Terima kasih Tuan Ketua dan terima kasih pada saudara-saudara Mak Bagus, ada seminit lagi mungkin boleh sedikit tanya berkaitan padi tadi. Tak perlu. Saya guna peraturan 37.2. Ahli-ahli yang berhormat, memandangkan sekarang jam telah menunjukkan pukul 1.13 tengah hari, saya menangguhkan mesyuarat sekarang dan akan bersambung semula jam 2.30 petang. Terima kasih.